tuan-tuan dan puan-puan, sediakan kertas proposal cadangan pendidikan. Sebenarnya kita dah rangkum 3 bab. Bab yang pertama sebenarnya bab pendahuluan. Bab yang kedua berkaitan dengan tinjauan literatur ataupun literature review. Dan bab yang ketiga metodologi kajian. Ketiga-tiga bab ni sebenarnya sudah kita kumpulkan dalam kertas cadangan pendidikan, iaitu proposal. Apa yang saya nak kongsikan juga dalam pertemuan pertama ini yang sangat penting sebenarnya, bagaimana untuk mulakan penyelidikan, mulakan menulis proposal adalah penyataan masalah. Saya kongsikan dalam slide bagaimana untuk kita cari sebenarnya penyataan masalah, iaitu aspek kajian yang masih belum dikaji sebelumnya oleh kajian lepas. Sebab tu bila kita nak mula menulis latihan ilmiah, yang paling penting adalah kerajinan. Kena baca banyak bahan-bahan LR kita panggil, untuk kita kenal pasti apa lagi isu-isu, aspek-aspek yang menjadi jurang kajian. Bila kita kenal pasti gap of knowledge ataupun jurang kajian tersebut, baru kita dapat kenal pasti skop dan fokus kajian. Sebab dalam kaedah pendidikan kita perlu kenal pasti aspek-aspek ini supaya dia menjadi isu yang belum diselesaikan, yang perlu diterokai, yang kita masukkan dalam penyataan masalah supaya dia menggerakkan persoalan dan objektif kajian. Okay, dalam menyediakan proposal juga yang paling penting juga adalah berkenaan dengan literature review ataupun sorotan literatur. Macam mana kita nak kenal pasti artikel-artikel yang kita baca? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak rujukan yang perlu dibaca untuk kita menjalankan penyelidikan. So antara soalan-soalan klise yang banyak ditanya kepada saya, dalam LR ni nak tulis apa? Nak buat macam mana? Okay, berapa banyak artikel yang kena baca? Apa maksud sintesis kajian lepas? Bolehkah artikel yang mempunyai dapatan yang berjangka? Nak ulas macam mana? Macam mana nak mengemukakan hujah? Jadi sebenarnya kerap berlaku bila mana pelajar baca 1, 2, 3 artikel dan dia dah mula menulis dan idea tu daripada penyelidik sendiri. So ini tak betul. Kena banyak baca rujukan-rujukan yang berkaitan dengan artikel kita dan jadikan itu sebagai LR. Okay. Jadi sebenarnya macam mana kita nak tahu, belum pernah ada kajian seperti yang kita nak jalankan ini di muka bumi. Jadi memang kena banyak baca artikel yang berkaitan. Yang pertama, rankingnya adalah artikel jurnal. Kalau kita tak ada jumpa tentang artikel jurnal, kita boleh tengok buku, bab dalam buku, conference paper, proceeding. Jangan rujukan dalam latihan ilmiah, tesis penulisan kita semua daripada keratan akhbar, daripada internet. Jadi kena varietykan rujukan-rujukan yang penting yang menjadi asas. Jadi bila kita dapat artikel, kadang-kadang ia menjadi artikel yang penting, rujukan kepada kita untuk menggerakkan penulisan penyelidikan kita.
Okey, antara yang penting juga yang kita perlu masukkan dalam proposal penyelidikan kita adalah berkenaan dengan metodologi kajian. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita nak menulis tesis, kita nak menulis lengkap latihan ilmiah, dia takkan lengkap kalau kita tak faham apa yang dikatakan sebagai metodologi kajian. Ini adalah penting yang dimasukkan dalam proposal, tapi di mana kita nak letakkan metodologi kajian dalam penulisan tesis kita adalah di bab 3. So, apa yang ada dalam metodologi kajian adalah berkenaan dengan reka bentuk kajian, persampelan kajian, pengumpulan data, instrumen kajian bagi mereka yang pilih untuk buat kajian kuantitatif, kajian rintis dan juga analisis data. Ini sub-sub tajuk yang sangat penting untuk jelas kita boleh pilih sama ada kita nak buat kajian kuantitatif ataupun kajian kualitatif, dan saya akan bincangkan secara lebih detail dalam pertemuan kedua nanti. Tapi untuk penyediaan proposal untuk permulaan, kena banyak baca juga berkenaan dengan metodologi kajian. Apa beza di antara kuantitatif dan kualitatif dan sebagainya. Saya sertakan juga nota berkenaan dengan kaedah penyelidikan, metodologi penyelidikan ini, supaya kita jelas kalau kita buat kajian berbentuk kuantitatif, kita katakan apa yang kita perlu tulis. Soal selidik, katakan saya nak edah questionnaire, saya nak edah soal selidik, jadi ini kajian apa? Kajian kuantitatif. Kalau saya nak buat temu bual itu adalah kaedah pengumpulan data bagi kajian kualitatif. Jadi apa yang kita nak buat, bagaimana metod yang kita nak gunakan, perlu kita tulis dengan lengkap dalam proposal kajian kita berkenaan dengan metodologi kajian. Selamat menulis proposal yang saya akan lihat semasa pertemuan kedua nanti, insyaAllah. Terima kasih.